Selamat kembali ke channel kita pada malam ini. Jadi pada malam ini cikgu akan sambung dengan topik yang ketiga, iaitu topik dalam bab 2 tingkatan 4 berkaitan dengan perkembangan idea nasionalisme di Barat. Baik, nota dia ada dalam modul Jom Nak Lulus, muka surat 8 dan muka surat 9. Tanpa melengahkan masa, mari kita mulakan. Okey, jadi yang pertama kita lihat soalan dia di muka surat 8. Jelaskan, huraikan, bincangkan latar belakang perkembangan nasionalisme di Barat. Okay, sekiranya soalan tanya tentang latar belakang dia. Maksudnya, dia nak tahu tentang apa yang berlaku sehingga apa yang berlaku sebelum dan sehingga mencetuskan perkembangan nasionalisme di Barat. Okay. Jadi, sini ada 4 poin. Poin yang pertama, nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada, cikgu zoom sedikit supaya senang untuk kamu lihat. Okay, baik. Kita lihat di sini. Nasionalisme di Barat berkembang hasil daripada penentangan terhadap pemerintahan beraja. Okay. Panjang ayat dia tetapi hanya 4 perkataan yang paling penting di sini. Cikgu akan highlightkan hasil penentangan pemerintahan beraja. Okay. Jadi dari mana datangnya nasionalisme Barat? Okay, jadi sekiranya soalan tanya sebegini, anda boleh terus tulis latar belakang perkembangan nasionalisme di Barat ialah hasil penentangan pemerintahan beraja. Okay, senang. Jadi apa maksud dia? Maksud dia ialah mengapa boleh ada semangat nasionalisme, iaitu perasaan cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara sehingga membawa kepada perjuangan atau penggerakan untuk mencapai kebebasan dari segi politik maupun ekonomi ataupun sosial. Okay. Dan di Barat ini, mengapa boleh ada semangat nasionalisme ini? Dia adalah hasil, iaitu kesan dia punya result. Okay. Berlaku perkara ini berlaku dulu, baru ada nasionalisme. Perkara apa? Perkara penentangan pemerintahan beraja. Okay. Maksudnya di Barat, rakyat dia menentang raja. Dan nasionalisme adalah hasil daripada itu. Mereka menentang raja, lepas itu daripada dalam penentangan itu timbul semangat nasionalisme di Barat. Baik. Jadi, mengapakah mereka menentang raja? Jadi, kita lihat dalam poin yang kedua, hal ini kerana, sekiranya kita tulis dalam esei, kita akan sambung, hal ini kerana raja telah menjadi simbol penindasan. Apa maksud dia? Simbol penindasan. Penindasan ni dalam perkataan yang ada kaitan dengan dia yang senang kita faham adalah seperti membuli. Okay? Dari segi layanan yang diberikan tidak adil. Maksudnya, apa yang raja buat terhadap rakyat adalah tidak adil, tidak baik terhadap mereka. Okay? Jadi itulah maksud dia, simbol penindasan. Okay? Dan yang penting di sini, penindasan yang dilakukan, apa yang dilakukan oleh raja itu, raja di Barat, begitu teruk sehingga dia menggugat hak rakyat ataupun menggugat kebebasan rakyat. Menggugatkan itu maksudnya dia telah menjejaskan. Okay? Dia telah menjejaskan dengan begitu teruk sekali hak rakyat sehingga hak rakyat di negara tersebut semakin berkurang. Okay? Kebebasan rakyat juga semakin berkurang. Sehingga satu tahap mereka sudah tak boleh tahan. Rakyat sudah tidak boleh, tidak sabar lagi. Tidak boleh bersabar lagi dengan apa yang raja lakukan. Sehingga mereka ambil tindakan menentang raja. Okay? Jadi, poin nombor 3 ceritakan tentang contoh. Apakah contoh nasionalisme yang
berlaku hasil daripada penentangan pemerintahan beraja. Contoh dia ialah nasionalisme anti raja. Ini adalah sejenis nasionalisme yang kita ceritakan tadi. Nasionalisme yang cikgu ceritakan tadi hasil daripada penentangan pemerintahan beraja, kita panggil sebagai nasionalisme anti raja. Okay. Terdapat 2 tempat di barat yang berlaku nasionalisme anti raja. Yang pertama ialah England. Dan peristiwa nasionalisme anti raja di England kita panggil sebagai revolusi keagungan. Okay, itu yang pertama. Yang kedua ialah di Perancis. Okay. Yang berlaku di Perancis kita tak ada nama khas untuk dia, hanyalah revolusi Perancis. Baik. Ini adalah sejenis nasionalisme yang berkembang di barat. Tetapi nasionalisme di barat bukan terhad kepada jenis ini sahaja. Ada lagi sejenis nasionalisme yang berlaku di barat, dan nasionalisme tersebut adalah perjuangan. Dia bukan hasil penentangan, tetapi dia adalah perjuangan. Ya, perjuangan pula. Usaha. Perjuangan ni usaha. Usaha untuk dapat apa? Usaha untuk dapat kemerdekaan. Bila kita usaha kita nak dapat sesuatu kan, perjuangan dia di sini, tujuan dia ialah nak memperoleh itu nak dapat apa? Dapat merdeka. Maksud dia negara tersebut dijajah. Bukan seperti tadi. Seperti tadi di England, di Perancis tak ada orang jajah mereka. Mereka hanya tidak puas hati terhadap raja mereka sendiri. Okay? Tetapi ada lagi sebuah negara di barat yang dijajah. Oleh itu, di negara tersebut, nasionalisme berkembang hasil daripada perjuangan. Perjuangan dapat merdeka. Perjuangan dapat kemerdekaan. Kemerdekaan daripada penjajahan lah. Okay. Jadi contohnya seperti Revolusi Amerika. Revolusi Amerika ini adalah hasil daripada perjuangan memperoleh kemerdekaan. Baik, itu sahaja latar belakang pengenalan kepada apakah yang berlaku di barat sehingga membawa kepada nasionalisme. Seterusnya kita akan lihat perincian, okay, cerita dia tentang setiap satu peristiwa yang berlaku di barat yang berkaitan dengan nasionalisme. Okay, jadi terdapat 3 peristiwa seperti yang kita dah lihat tadi, 3 revolusi. Okay, yang pertama ialah revolusi yang kita akan lihat ialah revolusi Amerika yang berkembang hasil daripada, kalau kita ingat balik tadi, perjuangan memperoleh kemerdekaan. Okay. Yang kedua kita akan lihat revolusi Perancis. Satu lagi tertinggal di sini. Sini. Dan kedua revolusi keagungan, dan yang ketiga revolusi Perancis. Baik, murid-murid harus jelas. Ada satu perkara yang murid-murid kadang-kadang terkeliru di sini. Tadi kita sebut perjuangan memperoleh kemerdekaan. Ini secara umum. Okay, sejenis nasionalisme. Tetapi bila kita pergi kepada perincian, okay, apakah yang berlaku dalam revolusi Amerika, kita harus tulis dengan spesifik mengapa berlakunya revolusi Amerika. Bukan sahaja revolusi Amerika adalah untuk memperoleh kemerdekaan, tetapi kena jelas siapakah yang menjajah mereka. Okay? Mereka nak menentang siapa untuk dapat kemerdekaan. Itu adalah isi dia yang penting. Dan bukannya memperoleh kemerdekaan. Sekiranya soalan, tanya spesifik kepada peristiwa itu, iaitu revolusi Amerika. Ya. Jadi, sebelum kita pergi kepada isi-isinya, revolusi. Okay, revolusi, apakah itu revolusi? Revolusi adalah suatu perubahan secara mendadak yang berlakulah di sesuatu kawasan, di sesuatu tempat.
Jadi, contohnya revolusi perindustrian adalah revolusi dalam bidang perindustrian, okay, di mana um, daripada masyarakat yang bekerja, yang berasaskan bekerja untuk sara diri, tanam, makan sendiri, daripada masyarakat sebegini, kita berkembang kepada membuka kilang. Itu adalah, dan secara dalam masa yang singkat lah, banyak kilang yang buka dan banyak perkembangan, itu kita panggil revolusi perindustrian. Tapi di sini revolusi Amerika ni maksudnya perubahan yang besar juga, mendadak membesar, perubahan yang besar dan cepat, yang berlaku dengan besar dan cepat, ya, di Amerika. Baik. Revolusi Amerika di sini dia berlaku pada tahun 1776. Okay. Dan adalah hasil daripada reaksi orang Amerika menentang penjajahan British. Okay, yang isi penting dia, sekurang-kurangnya kita kena ada inilah. Orang Amerika menentang British pun tak apa. Menentang penjajahan British, seboleh-bolehnya lah, yang lengkap. Menentang penjajahan British. Okay. Yang kedua, jadi di sini seperti yang cikgu ceritakan tadi, mesti spesifik. Orang Amerika menentang siapa? Menentang British. Baru dapat markah. Jadi yang kedua, mengapa? Kita boleh ceritakan mengapa orang Amerika menentang penjajahan British. Hal ini kerana British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Okay? Inilah dia. Mengapa mereka menentang? Kerana British tidak jaga mereka. Okay? Baik, kita boleh bayangkanlah, British sudah mengetuai pentadbiran negara mereka, tetapi British tidak kisah tentang hak mereka, tentang kebebasan mereka. Okay, tentang hidup mereka lah. Seterusnya kita lihat, Amerika sebahagian daripada Empire British. Oleh itulah mereka ambil berat tentang layanan British terhadap mereka, sebab British yang kawal, yang kuasa, yang berkuasa di negara mereka. Okay. Tetapi apa yang British buat? British telah memperkenalkan banyak akta. Akta ni undang-undang di Amerika untuk buat apa? Untuk kutip cukai. Okay, yang inilah yang masalah yang selalu dipertikaikan. Okay, iaitu adakah cukai itu dikutip secara adil? Okay, jadi di sini bagi orang Amerika, mereka rasa, mereka berpendapat kutipan cukai ini tidak adil terhadap mereka. Oleh itu, mereka menentang Akta British untuk mengutip cukai. Contohnya, apakah akta yang British perkenalkan? Akta gula. Baik. Jadi nak beli gula, dia ada cukai, dia ada tax beberapa persen. Okay. Mengapa orang Amerika menentang akta tersebut? Mengapa mereka rasa tidak adil untuk bayar cukai tersebut? Sebabnya ialah kerana tiada wakil Amerika dalam Parlimen British. Okay. Maksudnya, mereka langsung tak terlibat dalam politik British. Mereka tak ada hak, tak ada kuasa langsung, tetapi perlu bayar duit. Okay. Maksudnya, duit yang mereka bayar ini tak ada sesen pun yang digunakan untuk, yang tak ada sesen pun yang mereka boleh gunakan untuk lindungi mereka, sebab British tidak gunakan, tidak ada wakil Amerika dalam Parlimen British yang boleh bercakap untuk pihak Amerika dan menjaga mereka. Okay? Baik, jadi dengan itu mereka gunakan slogan ini. Okay? Tiada cukai tanpa perwakilan. Ini tambahan. Kalau sekiranya kita nak tambah isi, boleh juga tulis slogan tiada cukai tanpa perwakilan. Inilah slogan yang mereka gunakan untuk menentang British. Okay. Habis cerita dia. Yang pertama, Revolusi Amerika selesai. Okay, kita sambung kepada yang kedua. Okay, yang kedua di sini kita lihat adalah tentang Revolusi Keagungan. Revolusi Keagungan ini
seperti yang kita lihat tadi adalah nasionalisme anti raja, menentang raja. Okey. Jadi siapakah raja dia? Ini pun murid-murid kena spesifik, tak boleh hanya tulis raja ke atau tulis James ke. Okay. James bukan kawan kamu, James dia seorang raja. Jadi semasa anda tulis dalam esei, sila ingat, tolong ingat, tambah raja di hadapan, Raja James II. Okay, Raja James II adalah raja yang kita maksudkan dalam revolusi keagungan ini. Baik. Apakah yang berlaku sehingga mereka nak menentang dia? Okay. Jadi revolusi keagungan ini boleh berlaku sebab ingin ataupun mahu, ingin tu mahulah. Mau apa? Apa yang mereka mau? Rakyat mau ingin menegakkan kedaulatan parlimen. Okay. Maksudnya kedaulatan ini maksudnya kuasa. Kuasa. Parlimen ini adalah dewan untuk wakil rakyat. Okay. Untuk wakil rakyat untuk buat apa? Untuk menggubal undang-undang. Okay. Dan dalam parlimen ini, seperti yang cikgu cakap tadi, dalam parlimen ada rakyat. Okay. Akan ada rakyat dari setiap kawasan yang dipilih oleh, yang diundi. Bila kita undi calon yang terpilih semasa pilihan raya akan masuk ke parlimen. Dalam parlimen, mereka akan kubal undang-undang yang digunakan untuk menjaga kesejahteraan, mengawal rakyat. Okay? Right. Jadi, apa yang berlaku di sini ialah kedaulatan parlimen sudah semakin kurang. Maksudnya sudah tak ada kuasa. Mereka semakin kurang kuasa sebab Raja James. Sebab tindakan Raja James. Okay? Selain daripada kekurangan dari segi kedaulatan parlimen, hak asasi rakyat juga semakin berkurang. Jadi di sini ada dua perkara yang mereka ingin tegakkan, ingin bagi dia dari kurang itu bagi dia tambah semula, iaitu kedaulatan parlimen dan hak asasi rakyat. Dan di sini kita nampak kan perulangan dia. Hak ini sangat penting. Hak ini kuasa kita. Hak ini sesuatu benda asas lah yang penting kepada setiap rakyat. Okay? Kalau sekiranya kita lihat hak asasi rakyat, salah satunya ialah kebebasan kita untuk melakukan sesuatu, untuk bersuara di sesebuah negara, ataupun kebebasan diri kita untuk hidup dengan selamat di bawah sesebuah negara. Jadi itu adalah antara dia lah hak asasi. Baik, tetapi di bawah Raja James, dua-dua ini, kedaulatan parlimen dan hak asasi, sudah semakin kurang. Jadi kita lihat apakah sebab dia. Raja James II telah membelakangkan parlimen semasa menggubal undang-undang. Inilah peristiwa yang menjadi tulang belakang kepada berlakunya revolusi keagungan. Okay, sebab Raja James II, dia telah membelakangkan. Maksudnya dia tidak berbincang dengan parlimen semasa dia buat undang-undang. Padahal parlimen lah yang membantu menggubal undang-undang. Sekarang Raja James pula, dia sendiri menggubal undang-undang tanpa bincang dengan parlimen. Oleh itu, ahli parlimen tidak puas hati. Ahli parlimen pun bangkit menentang pemerintahan raja berkuasa mutlak. Okay. Sekiranya boleh, tulislah sampai raja berkuasa mutlak, tetapi sekiranya tulis sampai pemerintahan raja, pun cikgu sudah faham lah. Kamu faham tentang isu ini, iaitu ahli parlimen bangkit menentang pemerintahan raja. Okay, dan yang akhir sekali, mengapakah peristiwa revolusi keagungan dikenali sebagai revolusi keagungan? Mengapa dikenali sebagai nama ini? Kerana peralihan kuasa secara aman, langsung aman. Tak ada orang yang terkorban, mati dalam proses ni. Revolusi ni peristiwa yang besar. Jadi, kadang-kadang dalam sebab kamu nak buat perubahan yang besar. Okay, sebab revolusi ini, seperti yang cikgu ceritakan tadi, perubahan yang besar. Dan dalam proses nak capai perubahan yang besar, biasanya akan berlaku keganasan sehingga menyebabkan ada orang mati, ada orang cedera. Tetapi dalam revolusi keagungan tak ada semua ini.
Sekiranya nak tambah isi yang ini, kita juga boleh tambah. Ahli parlimen, mengapa kata ada pertumpahan darah? Sebenarnya, ahli parlimen dia mendapat sokongan daripada pihak kerabat diraja, iaitu anak perempuan Raja James sendiri, sokongan daripada Mary II. Okay. Baik. Ini sahaja isi tambahan dia ya. So, disokong oleh beliau, dan bila Mary II menyokong, kemudiannya apa yang berlaku adalah Raja James II telah melarikan diri ke Perancis. Okay. Dan dengan itu peralihan kuasa berlaku secara aman, tak ada berlaku apa-apa keganasan dalam proses dia. Okay. Baik. Jadi itu sahaja tentang revolusi keagungan. Kita pergi pula kepada revolusi Perancis. Okay. Revolusi Perancis ini berlaku pada tahun 1789. Tercetus daripada idea memperjuangkan kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Okay. Ini adalah latar belakang revolusi Perancis. Tercetus ni murid juga boleh tulis hasil lah, hasil. Maksudnya bagaimana boleh berlaku dia? Berlaku revolusi Perancis, dia adalah hasil daripada idea memperjuangkan usaha kan tadi, idea untuk usaha dapatkan apa? Kebebasan, persamaan dan persaudaraan. Semua orang nak bebas, nak sama, nak dapat layanan yang sama dan ada persaudaraan dengan orang Perancis yang lain. Okay. Siapakah yang fikirkan idea ini? Idea ini difikirkan oleh golongan pemikir Perancis seperti ini, kita bacakan Rousseau dan Voltaire. Okay, Rousseau. Jadi dua orang ini adalah pemikir Perancis yang fikirkan idea sebegini. Okay. Rousseau telah menulis The Social Contract. Okay, so yang ini Rousseau, kita sekiranya dapat ingatlah nama dia pun pelik kan sebab ni bahasa Perancis. Okay. Rousseau dia menulis The Social Contract. Social Contract, di dalam The Social Contract telah dikemukakan, dia telah menulis tentang keunggulan suara rakyat. Nah, sekiranya murid-murid nak ringkaskan, menulis Social Contract tentang keunggulan suara rakyat. Maksudnya tentang ketinggian. Okay, ketinggian suara rakyat, kepentingan. Begitu kedudukan suara rakyat ini begitu tinggi, begitu penting keunggulan suara rakyat, yang dalam buku dia dikelas sebagai hasrat umum. Dan betapa tinggi suara ini menurut Rousseau dalam buku dia, suara rakyat sebenarnya lebih tinggi daripada raja. Lebih tinggi daripada institusi raja dan birokrasi. Okay. Yang ini yang diinginkanlah, okay, dan diharapkan oleh rakyat di Perancis dan yang disuarakan oleh salah seorang rakyat, iaitu Rousseau, pemikir Perancis. Okay. Oleh itu dalam proses revolusi ini terdapat satu kumpulan orang lah yang datang bersama untuk nak mengubah kerajaan, sebab seperti yang kita lihat tadi, apa yang berlaku di England, di Perancis juga, raja menindas rakyat. Apa yang raja buat terhadap rakyat adalah tidak adil. Okay. Oleh itu, golongan revolusi ini, maksudnya tadi kumpulan yang mengetuai inilah yang nak menentang raja, golongan revolusi yang nak buat perubahan, mereka panggil diri golongan revolusi. Mereka menentang. Okay, golongan revolusi di sini ayat dia agak susah sedikit kita nak ingatkanlah. Okay. Tetapi cikgu bacakan sekali, nanti cikgu akan bincangkan macam mana kamu boleh tukar sedikit ayat dia untuk menyenangkan penulisan. Okay. Memudahkan penulisan. Sasaran golongan revolusi terhadap pemerintahan Raja Louis XVI dan golongan
bangsawan. Di sini apa yang dimaksudkan ialah sasaran dia, target dia. Okay? Target golongan revolusi ialah pemerintahan Raja Louis XVI dan golongan bangsawan. Okay? Di sini kalau murid-murid nak ingat dengan lebih senang cara dia nak tulis, okay, cara yang cikgu rasa lebih senang untuk kita ingat. Sasaran maksudnya target, tapi tak semestinya kita mesti kena tulis sasaran dia. Ada lagi satu cara yang senang untuk kita ingat, iaitu kita boleh tulis golongan revolusi menentang, menyasarkan ataupun menentang. Sebab itulah yang itu yang dimasukkan sasaran mereka di sini. Sasaran yang mereka nak, target yang mereka nak menentang itulah kan golongan revolusi menentang pemerintahan Raja Louis XVI. Senang. Okay, dengan cara ini cikgu rasa lebih senanglah untuk murid jawab soalan ini. Okay, jadi kita boleh gantikanlah perkara ayat ini kepada golongan revolusi menentang. Okay, yang ini boleh potong. Boleh tulis golongan revolusi menentang pemerintahan Raja Louis XVI. Tetapi ada kebaikan kalau murid-murid faham sasaran, sebab dalam soalan objektif kadang-kadang boleh ditanya siapakah sasaran golongan revolusi. Maka kamu kena tahu ialah Raja Louis XVI dan golongan bangsawan. Baik, itu sahaja perkongsian kita tentang topik ketiga. Sekarang kita pergi pula kepada latihan. Okay. Kali ini latihannya, cikgu tak cari latihan baru. Kita terus pergi kepada soalan pertama dalam percubaan yang baru lepas ini. Okay. Sebab soalan dia telah pun ditetapkan begini untuk menyediakan anda berdepan dengan SPM. Okay. Jadi soalan pertama adalah tentang nasionalisme di Barat, di Asia dan Asia Tenggara. Tetapi di sini kita nampak Asia dan Asia Tenggara, tetapi yang permulaannya di negara Barat telah mempengaruhi nasionalisme di dua tempat ini. Okay. Jadi fokus dia ialah nasionalisme di Barat. Jadi soalan pertama. Jadi cikgu tunjukkan satu contoh calon sederhana di sini, jawapan dia. Dan kita lihat berapa markah yang dia dapat. Okay, hasil daripada penulisan dia. Okay, mari kita lihat dulu. Maksud nasionalisme ialah cinta yang mendalam terhadap bangsa dan negara. Okay, kita tik dekat cinta, dia dapat satu markah. F1. Okay. Di sini cikgu dapati dalam jawapan kebanyakan murid, dia suka tulis cinta akan negara sahaja. Okay. Sebaik-baiknya, murid-murid sila ingat. Okay. Sekiranya boleh ingat, janganlah kita kedekut, tulis juga perkataan yang mendalam. Taklah banyak sangat, tambah satu lagi perkataan, cinta mendalam terhadap bangsa dan negara. Sebab cinta ini bukan cinta biasa. Okay? Cinta dalam nasionalisme ini bukan cinta biasa. Dia cinta yang begitu sangat dalam sehingga dia sanggup usaha dengan begitu bersungguh-sungguh. Okay? Baik, jadi ini kita dapat markah pertama. Yang kedua, selain itu, nasionalisme ialah semangat kebangsaan. Okay, satu markah di bahagian semangat kebangsaan. Kita tik di kebangsaan, ini F2. Dan satu lagi markah untuk menentang penjajah. Okay, baik. Jadi dengan ini, susah sikit untuk cikgu lukis di sini. Saya guna. Okay, kita cubalah sebaik mungkin. Okay, jadi di sini kita dapat ada 3 bahagian di sini. Bahagian pertama ni 1 markah, 2 1 markah, yang ketiga 1 markah. Tetapi keseluruhan hanya dapat 2 markah sebab soalan ini memang jumlah dia hanya 2 markah. Okey, seterusnya. Jelaskan faktor tercetusnya gerakan nasionalisme berikut. Okey. Revolusi keagungan tercetus kerana menegakkan keadilan berparlimen. Okay, kalau murid-murid perhatikan ayat calon ini pun parlimen spelling dia salah. Okay, menegakkan keadilan, adakah menegakkan keadilan? Kalau kita lihat tadi
menegakkan kedaulatan parlimen. Tetapi sebab bila cikgu baca, cikgu boleh faham dia sedang dia sedang merujuk kepada isi tadi tu. Oleh itu, jangan risau. Salah sedikit, ejaan tak apa. Dia ada dalam sejarah ni yang penting awak faham. Kamu faham, kamu boleh tulis. Okay? Kita cuba. Tentunya kita cuba tulis dengan perfect. Tapi kalau tak perfect pun, dia ada kelonggaran dia. Ada sedikit kelonggaran dari segi ini. Jadi jangan risau. Tulis sahaja apa yang kamu tahu. Walaupun kamu tidak sangat yakin, tak apa, cuba sahaja. Tengok nampak, yang ini dia dapat 1 markah. Dan hak asasi rakyat. Hak asasi rakyat pun 1 lagi markah. Selain itu, tiada pertumpahan darah ketika penyerahan kuasa. Yang ini tiada kaitan. Okay, yang ini tiada kaitan. Sebab soalan kalau kita lihat, bukan dia tanya faktor. Okay. Mengapa berlaku? Okay. Dan bukannya mengapa nama dia revolusi keagungan. Jadi yang ini tak ada markah. Jadi hanya 2 isi dapat 2 markah penuh. Okey, seterusnya. Revolusi Amerika tercetus kerana British tidak memberikan hak kepada penduduk Amerika. Betul ke ayat dia? Seperti tadi juga, uh, isi yang kita bincang tadi ialah British tidak melindungi hak penduduk Amerika. Okay. Tetapi ayat dia tidak memberikan hak kepada penduduk Amerika. Betul ke? Betul juga. Jangan risau. Boleh. Okay. F2 dia dapat. Tidak melindungi maksudnya dia dapat tak beri mereka hak lah. Okay. Tak bagi mereka kuasa, tak jaga hak mereka. Selain itu, beberapa buah negara yang dijajah bergabung dan diberi nama Amerika Syarikat. Yang ini tiada kaitan. Okay. Jadi sebab itu cikgu akan bagi dia dan cikgu akan tulis TR biasanya. Okay. Tapi di sini susah sedikit lah untuk cikgu tulis. Jadi cikgu gerigi saja. Maksudnya yang ini tiada kaitan dengan jawapan. Jadi soalan ini dia hanya dapat 1 markah. Jadi apa lagi yang dia sebenarnya boleh tambahkan lagi untuk dapat markah? Sebenarnya senang sahaja. Okay. Jadi dia boleh tulis apa? Dia boleh tulis rakyat Amerika menentang British. Habis. Okay. Menentang British. Ataupun rakyat Amerika menentang akta. Seperti akta gula. Ataupun kalau boleh tulis akta gula. Okay. Yang ini ayat ini kan. 2 markah. Okay. 1 dekat menentang akta. 1 lagi dekat. Tak dapat cikgu nak tandakan apa lah. Okay. 1 dekat menentang akta. 1 dekat akta pula. Okay. Habis. Kita pergi kepada soalan kebat. Apakah iktibar yang diperolehi daripada peristiwa revolusi yang berlaku di Barat? Iktibar yang diperolehi daripada peristiwa revolusi yang berlaku di Barat ialah rakyat boleh membuat revolusi jika pemimpin tidak adil. Berapa markah ayat ini? Kita lihat. Nampak? Rakyat boleh membuat revolusi 1 markah. Jika pemimpin tidak adil, 1 markah lagi. Sebab dia faham peristiwa tu, baru dia boleh jawab dengan begitu baik. Okay? Boleh membuat revolusi kalau pemimpin tidak adil. Selain itu, rakyat boleh berwaspada dengan kuasa asing. Yang ini yang umum. Murid-murid harus ingatlah. Berwaspada. Iktibar maksud dia pengajaran. Apa yang kamu dapat belajar daripada peristiwa ini. Dan kalau kita lihat peristiwa di dalam sejarah, kebanyakannya dia tak bukan semualah, tapi kebanyakan banyak topik yang memang adalah berkaitan dengan kuasa asing. Dalam topik-topik tersebut, biasanya kita nampak kuasa asing menjajah sesebuah kawasan. Okay? Dan janji-janji manis diberikan tetapi tidak ditepati. Janji dicapati. Okay? Jadi, untuk elakkan janji dicapati, untuk elakkan kesan buruk itu, kita harus hati-hati, berwaspada, hati-hati dengan kuasa asing. Jadi, mengapa kita harus asing? Di sini dia berikan. Mengapa kita harus berwaspada?
agar tidak ditindas, tidak dibuli oleh mereka. Okay? Tidak ditindas oleh kuasa asing, 1 markah. Akhir sekali, macam mana kita boleh usaha sehingga dapat menjaga hak kita? Kita perlu bersatu. Kalau seorang saja tak jadi, okay, baik, boleh nampak dia ada isi dia. Perlu bersatu padu. Dan satu lagi, murid-murid. Iktibar. Salah satu cara senang untuk kita fikir apa yang kita nak jawab, kita ingat. Iktibar kita boleh mulakan dengan kita harus. Kita perlu buat apa. Sebab biasanya kita belajar daripada sesuatu peristiwa, sesuatu yang kita belajar tu, kita nak buat, kita akan ceritakan. Kita harus buat macam ni, macam ni, macam ni. Jadi, sebab itu, biasanya iktibar kita akan mulakan dengan rakyat perlu, kita perlu. Okay? Dan akhirnya, tambahlah huraian. Mengapa perlu macam tu? Agar kuasa asing tidak menjajah negara itu. Dapat. Nampak? Dia dapat 1, 2, 3, 4, 5 markah. Tetapi markah penuh ialah 4. Jadi masih 4 lah. 4. Jadi jumlah daripada keseluruhannya 4 tambah 1 tambah 2. Calon ini, soalan ini 4 tambah 1 tambah 2 tambah 2. Calon ini dapat 9/10. Okay, 9/10. Tinggi tak? Tinggi tak markah dia? Tinggi ya. Sederhana tetapi sangat tinggi markah dia. Sebab kita nampak banyaklah yang dia dapat uraikan di sini berkaitan dengan topik. Okey, baik. Jadi itu sahaja untuk perkongsian pada malam ini. Semoga bermanfaat kepada semua. Okey, itu sahaja. Terima kasih. Kita jumpa lagi pada malam esok.